Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawwarah Syahirah binti Suhaimi, nombor matrik 049013. اليوم نحن من مجموعة ثالثة نتكلم عن موضوع الإتناب. أولاً تعريف الإتناب. الإتناب في اللغة بمعنى الإطالة والإكثار والطول والكسرة والزيادة على المعتاد. Dari segi bahasa, itnab ni bermaksud pemanjangan, memperbanyakkan, kenaikan yang melebihi sesuatu, yang melebihi biasa. Al-itnab fil istilah bermakna ziyadah al-lafzu al-ma'na bil fa'idah. Yang bermaksud itnab dari segi istilah ialah penambahan sesuatu lafaz atas sesuatu makna dengan faedah ataupun tujuan yang tertentu. Seterusnya, yaqalul lughah, di sini slide ini membincangkan tentang contoh penggunaan itnab dari segi bahasa. Okey, contoh itnab dari segi bahasa ni terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, atnab fil makan iza tala al-iqamah fihi. Okey, bermaksud banyak tempat tinggal disebabkan ramainya penduduk. Yang kedua, atnab an-nahru iza tala al-majra, yang bermaksud sungai itu semakin dalam apabila kita gali sungai itu, semakin banyak kita gali sungai itu. Yang ketiga, atnab arih iza ishtadat mathirah rabbaran, yang bermaksud pertambahan angin menyebabkan merangsang pergerakan debu. Yang keempat, atnab at-tawab iza tabi'a ba'duha ba'dun fi sayri wa tala tatabi'uha, iaitu haiwan tunggangan, banyak binatang tunggangan apabila saling mengikuti antara satu sama lain. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, atnab ar-rijal fil kalami iza baligh, yang bermaksud dekat sini pemanjangan kata-kata seorang lelaki itu apabila bertambah matang ataupun bertambah usia ataupun baligh. Wa aksaru wa zadu fi zalika dan sebagainya. Seterusnya, anwa'ul itnab. Anwa'ul itnab ni ialah jenis-jenis itnab. Okey, jenis-jenis itnab ni terbahagi kepada 8. Okey, yang pertama, al-idahu ba'dul ibham, yang bermaksud penjelasan selepas kesamaran. Yang kedua, az-zikrul khas ba'dal am, iaitu ungkapan khusus selepas am. Yang ketiga, zikrul am ba'dal khas, yang bermaksud ungkapan am selepas khusus. Dan yang keempat ialah at-takriru lil faedah, iaitu pengulangan kata-kata dengan faedah. Yang kelima, al-ighlal, yang bermaksud mengakhiri kalam dengan lafaz yang memberi sesuatu faedah. Yang keenam, at-tazyil, iaitu susul ulas. Yang ketujuh, al-i'tiradu, yang bermaksud ungkapan sisip. Dan yang kelima ialah al-ihtiras, iaitu ungkapan waspada. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurlina Alimah binti Mansur, nombor matrik 048866. Awalan, al-idah ba'da al-ibham, penerangan selepas kesamaran. Al-idah ba'da al-ibham asar fi nafs, lianna al-ma'na yazharu bisurataini mukhtalifah. Penjelasan selepas kesamaran memberi kesan kepada dirinya kerana makna yang dizahirkan
mempunyai dua bentuk yang berlainan. Al-ula, yang pertama, mubahamah mujmalah, iaitu penerangan secara ringkas, ringkasannya sama. As-saniyah mawduhah mufassilah, penerangan secara terperinci. بديهي أن تترك الفرق بين شيئين أحدهما حصل لك به علم دفعة واحدة، ثانيهما إدماجه على سبيل تدرج شيئا بعد شيء. Okay, untuk membezakan dua perkara ni, yang pertamanya mempelajari secara sekaligus, dan keduanya belajar secara sedikit demi sedikit. Okey, contoh yang pertama, al-misal awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. Surah Al-Hajj ayat 65 hingga 66 yang bermaksud, maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antara mereka kamu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu, dan telah kami wahyukan kepadanya, yakni Lut, perkara itu, iaitu bahawa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Okay, wa anta tatas'alu an hadha amr alladhi qadahu wa ila Lut. Jadi apa yang kita tanya di sini ialah apa yang diperintahkan Allah kepada Lut tu. Bayyana wa zalikal ba'da zalik, Allah menerangkan apa yang perkara itu ialah anna dabiraha ulai maqtu'um musbihin, iaitu bahawa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Al-misasani, أعوذ من الشيطان الرجيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Surah Taha ayat 110. Maksudnya, kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon yang khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Fa'anta tatarakabu maladhi wa waswa syaitan fayabayyanahu subhanahu wa ta'ala fi surah Taha ayat 110. Okay, di sini waswasa ila syaitan tu merupakan ayat pertama, iaitu ayat yang ringkas, dan penerangannya qala ya Adam hal adulluka ala syarati khudi wa mungkin la yabla. Okay, jadi penerangannya apa yang syaitan membisikkan kepada Adam, iaitu syaitan akan menunjukkan kepada Adam tu. Jadi penerangannya kat sini, apa yang syaitan membisikkan ialah syaitan menunjukkan pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa kepada Adam. Okay, contoh seterusnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wattaqul ladzi amatakum bima ta'lamun amatakum bi an'amin wa bani wa jannatin wa uyun. Surah Syu'ara 132 hingga 134. Maksudnya, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. An-nafsu tatarakabu ma hadha alladhi amdu biha. Tafassalul ayah fi surah Syu'ara ayat 132 hingga 134. Jadi penerangan anugerah yang Allah bagi kepada kita ialah binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Okey, contoh yang seterusnya ialah Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Surah As-Saff ayat 10 hingga 11. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فقد أبهم تجارة إبهام يدعو على الشوء إلى معرفتها فسرها في سورة الصف ayat 11. Okay, penerangannya di sini ialah apa yang kita tanya ialah satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi penerangannya kepada ayat seterusnya, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Okay, seterusnya. توشي أن يؤتى في عجز كلام بمثنى مفسرين بثانيهما معطوف على أول منهما. Maksudnya di sini ialah tausyid ni bentuk penjelasan kesamaran yang bermaksud ungkapan yang diakhiri dengan kata duaan dan dijelaskan dengan dua kata halaman yang berasingan. Contohnya, al-misal yahramu binu Adam wa yashubu min husnani al-hirsu al-ma wa hirsu al-ummah. Setiap insan pasti akan menjadi dua sedang hatinya sentiasa mudah kerana dua perkara, iaitu keinginan mengumpul harta dan ingin hidup lama. Penerangannya di dekat sini ialah keinginan mengumpul harta dan ingin hidup lama. Okay, al-misal sani la yazalu qalbuka bi'shaban fi sanatain fi hubbi dunya. Hati orang tua sentiasa muda kerana dua perkara, iaitu cintakan dunia dan sentiasa berangan-angan. Penerangan kat sini ialah cintakan dunia dan sentiasa berangan-angan. Kata dua yang boleh kita beritahu dekat sini ialah hati orang tua itu sentiasa muda, hati orang tua sentiasa muda. Kita penerangannya kat sini, cintakan dunia dan sentiasa berangan-angan. Okay, seterusnya saya serahkan kepada ikut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ismi Sharifah Nur Zahratul Ain binti Wan Jamaluddin wa raqmu talabati 049053. الآن نواصل إلى الأنواع الإطناب الثاني ذكر الخاص بعد العام، وذلك تنويعها بشأن الخاص وتنبيهها على فضله كأنما هو شيء آخر. Menyebut yang khusus selepas yang umum, dan ia adalah ungkapan yang khusus menyusuli sebuah ungkapan umum bagi tujuan mengagungkan atau menegaskan atau memberi peringatan. Ala tara ila misalul awal. Qala Allah Ta'ala hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mafhumnya, peliharalah kamu atau kerjakanlah dengan tetap dan sempurna segala sembahyang fardu dan sembahyang wusta. Dan perkataan yang dikhususkan dekat sini adalah as-salatul wusta, dan yang umum adalah as-salawat. Sedangkan as-salatul wusta termasuk dalam as-salawat, tapi disebabkan nak tegaskan pentingnya as-salatul wusta ni, Allah berfirman dan menyebut dua kali as-salat, as-salawatu was-salatil wusta. Faham tak? Okay. Seterusnya, al-mithal sani. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Farruh fil ayah huwa Jibril alaihi salam wa huwa min malaika. Okay. Perkataan ar-ruh dalam ayat ini bermaksud merujuk kepada Jibril alaihi salam. Dan Jibril ni dari golongan malaikat. Tapi kat sini dah disebut malaikat dan ruh. Maksudnya Allah nak highlightkan pentingnya, agungnya, mulianya Jibril ni sampai Allah sebut al-malaikah war-ruh. Okay. Seterusnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Mafhumnya, sesiapa yang memusuhi Allah
dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail. Maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jibril wa Mikail dakhilani fi umumil malaikah. Jibril dan Mikail ni, kedua-dua ni dari golongan malaikat. Tapi sebab Allah nak muliakan, Allah nak mengagungkan mereka. Sebab Jibril ni yang membawa wahyu, yang menghidupkan hati manusia. Sementara Mikail ni yang menurunkan rezeki, yang menghidupkan jasad manusia. Sebab tu Allah sebut, wal malaikah wa rusulihi wa Jibril wa Mikaila. Wa malaikah tu ungkapan umum dia. Tapi Allah khaskan, spesifikkan lagi kepada Jibril dan Mikaila. Seterusnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang dari segala yang salah. Dan mereka bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Wa ulaika humul muflihun. Allah memerintahkan orang mukmin menyeru manusia ke arah kebaikan. Antara kebaikan yang Allah nak highlightkan dalam benda ni adalah amar ma'ruf nahi munkar. Faham tak? Sebab umumnya Allah nak suruh kita buat kebaikan, tapi kebaikan yang lebih utama dalam segala jenis kebaikan ni adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-mithalul khamis. Yang ni bagi nak mudah faham. Ijtahadu fi durusikum wal lughatil arabiyyah. Ta'kidu ala durusikum khususan al-lughatil arabiyyah. Dia nak tegaskan bahasa Arab ni penting dalam pelajaran kita. Jadi mempelajari bahasa Arab pun sebahagian dari pelajaran kita. Fi durusikum. Tapi sebab dia nak tegaskan kita nak perlu sangat belajar bahasa Arab ni, sebab tu dia cakap fi durusikum wal lughatil arabiyyah. Okay. Harap semua faham dengan penerangan saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Bahagian itnab yang ketiga ialah zikru ba'dal khas, yang bermaksud menyebut ungkapan yang umum selepas ungkapan yang khusus ataupun menyatakan sesuatu yang lebih umum bagi tujuan yang tertentu. Contohnya, dalam satu majlis ni, pengacara majlis menyebut nama-nama ataupun golongan yang berpangkat ataupun golongan pembesar, kemudian barulah diikuti dengan golongan yang lain seperti rakyat jelata. Okey, contoh dekat sini ialah al-misalul awal, hikayah li du'a Nuh alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wa la tazidiz zalimina illa tabara. Surah An-Nuh ayat yang ke-28. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan dalam segala zaman, dan janganlah engkau tambah orang-orang yang zalim, melainkan kebinasaan. Okey, di sini kita dapat lihat ungkapan yang khusus ialah doa Nabi Nuh ni, Nabi Nuh meminta keampunan kepada dirinya terlebih dahulu. Meminta keampunan bagi dirinya terlebih dahulu kepada Allah, kemudian barulah diikuti dengan kedua ibu bapanya serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahnya. Kemudian akhir sekali barulah ungkapan yang umum seperti bagi sekalian orang-orang yang beriman mahupun lelaki dan perempuan. So ungkapan yang umum dekat sini ialah mu'minah walil mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman tu. Okey, contoh yang kedua ialah al-misal as-sani. Qala ta'ala
وقل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Surah Al-Imran ayat yang ke-84. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak-anaknya dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerah diri. Okey, ayat Al-Quran ni pula ungkapan khusus, ungkapan umum selepas ungkapan khususnya adalah menyebut nama-nama Nabi yang khusus dulu seperti nama Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub. Kemudian diikuti dengan lafaz yang umum iaitu pada ayat ni ialah lafaz An-Nabiyuna yang bermaksud sekalian para Nabi. Sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Ifa binti Anwar, nombor matrik 049058. Saya akan menerangkan poin yang keempat tajuk inap, iaitu poin at-takrir li faedah yang bermaksud pengulangan kata. Okay. Pengulangan kata ni pengulangan kata ni ialah mengulangi lafaz ataupun kalimah untuk menyampaikan makna yang tertentu. Okay. Min asbabu itinab at-takrir li faedah wa takhtalif bi ikhtilafus siyaq. Antara sebab pengulangan kata berlaku mengikut keadaan yang tertentu, itu mengikut aspek mengikut konteks yang tertentu. Okey, yang pertama, yakunu li ta'kidu inzaru wa ta'kidu rad'u mislu fi suratul takasur. Pengulangan kata penegasan dalam surah At-Takasur, iaitu pada ayat yang ketiga dan keempat, kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun, yang bermaksud jangan sesekali bersikap sedemikian, kamu akan tahu akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Ayat yang keempat pula, sekali lagi diingatkan, jangan sesekali kamu bersikap sedemikian kerana kamu akan tahu kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Okey. Yang pertama, kalla sawfa ta'lamun, yang pertama digunakan adalah bertujuan untuk teguran dan peringatan kepada mereka yang dibutakan oleh dunia berbanding akhirat. Manakala pengulangan yang seterusnya pengulangan yang kedua, kalla sawfa ta'lamun, adalah bertujuan untuk mengulangi peringatan yang jelas, yang tegas, untuk menegaskan lagi pengulangan kalla sawfa ta'lamun yang sebelumnya. Contoh yang kedua pada surah An-Nashr, Bismillahirrahmanirrahim, iaitu pengulangan yang kedua, pengulangan penegasan di dalam ayat ini pada ayat yang kelima dan keenam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang bermaksud oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Ayat yang ke-6 pula, inna ma'al usri yusra, sekali lagi ditegaskan, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Jadi dalam surah ini juga sama, menggunakan kata pengulangan penegasan untuk menegaskan ayat yang sebelum ini dengan tegas. Poin yang kedua,
yakunu tabkiyatan mislu fi suratul mursalat. Terdapat yakunu tabkiyatan, penyesalan ataupun tangisan. Contohnya dalam surah Al-Mursalat pada ayat pada lafaz wailun yauma idzin lil mukazzibin, yang bermaksud kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan apa yang dijanjikan oleh Rasulnya. فقد ذكرت هذه آية في هذه السورة أكثر من مرة، ولكنها في كل مرة تذكر عقب آية من آية الله، سواء كانت هذه آية في أول الأمم أم في أول النفس أم في آثار قدرة الله في الأرض أم في أخبار الآخرة. Diulang lebih daripada sekali lafaz ini, iaitu diulang lebih daripada sekali lafaz wailun yauma idzin lil mukadzibin ini dalam surah Al-Mursalat, di mana ayat yang ke-19 diulang lagi ayat ini. Allah mengulang ayat ini sebagai penekanan kerana mereka yang menentang itu adalah orang yang degil. Okay. الثالث يكون للحث على شكر نعمة من نعيم مثل في سورة الرحمن. Pada ini adalah pengulangan bagi pengulangan kedesakan untuk mensyukuri nikmat yang diperoleh. Okey, contohnya pada surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah hendak kamu dustai. Lafaz ini diulang sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman untuk menunjukkan kedesakan atas kesyukuran nikmat yang diberikan Allah. Okay. Ar-Rabi' yakunu takrir litahsir mislu qawlu Al-Husain ibn Al-Mutair fi syair faya qabrul ma'an anta awal hafrah minal ard khatat lissamahah mudjian. Typo ustazah, maaf. Mudjian. Waya qabrul ma'an kaifa waraitu jaudah wa qad kana minhul birru wal bahru mutri'an. Okay. Tujuan pengulangan faya qabru pada baris yang kedua ialah untuk menunjukkan kesedihan dan penyesalan terhadap penulis terhadap ma'an ni. Okey, mana ni? Okey. Maksud dia adalah wahai kubur ma'an, anda adalah lubang yang pertama daripada tanah saya merancang untuk berbaring. Waya kubur ma'an, ulang lagi, waya kubur, wahai kubur, bagaimana saya melihat kualitinya? Waqad kana minhul birru wal bahru mutri'an. Dari situ darat dan laut adalah sarang. Sarang bermaksud tempat yang panas. Okay. Al-Khamis waqad ya'ti li tawilul faslu mislu fi suratul Ali Imran. Ini adalah pengulangan bagi panjang pemisahan. Contohnya dalam surah Al-Imran ayat yang ke-188, la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Okey. Pengulangan la tahsabannahum pada yang kedua iaitu untuk menunjukkan bahawa ayat ini tidak tergantung, ayat ini tidak terpisah, ayat ini tidak terputus. Okey. Jadi ini adalah bentuk di mana untuk menerangkan bahawa akal mungkin telah melupakan apa yang disebutkan terlebih dahulu.
Okay. Contoh yang kedua, tawilul faslu, itu panjang pemisahan, iaitu pada surah Yusuf ayat keempat. وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Okey, faqara, pengulangan ra'aitu di awal dan kedua itu menunjukkan supaya tidak terputus makna asalnya. Seperti yang contoh surah Al-Imran sebelum ni. Okey, contoh yang ketiga, fi hazihil qawlu syair yang wa inna imra'ata damat mawsiku ahdi ala misli hadza innahu lakarimun. Okey, yang bermaksud sesungguhnya seseorang yang jaminan perjanjiannya itu tetap seperti ini, maka sesungguhnya ia orang yang mulia. Okay, pengulangan inna di awal baris dan diulang lagi innahu di baris yang kedua ini supaya kalam ini tidak terputus dan bersambung. Okey. Yang terakhir, وقد يكون لاستمالة المخاطب به وترغيبه في قبول النصيحة والإرشاد كقوله سورة الغافر وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Okey, surah ini bermaksud, dan berkatalah pula orang yang beriman itu, wahai kaumku, turutlah nasihatku, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ayat yang ke-39, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan dan sementara waktu sahaja, dan sesungguhnya hari akhirat itu sahajalah negeri yang kekal. Okay. Wafi takrir ya qaumi, pengulangan ya qaum, wahai kaumku, istimalah li anfusihim wa qulubihim hatta la yashku wa la yartabu fi ikhlasahu lahum fi nasha. Okay, pengulangan ya qaum, pengulangan wahai kaumku ini menunjukkan galakan dan galakan dan menerima nasihat, iaitu jangan ragu-ragu dan jangan mengeluh untuk ikhlas dalam menerima nasihat. Sekian saja dari saya menjelaskan tentang at-takrir li faedah. Syukran.